Baiklah, kita teruskan lagi dengan adik peserta Student Voice yang kelima. Isu yang agak hot. Okey, dijemput adik Nur Najihah Amanina binti Muhammad dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Sep Putra dengan tajuknya Pentaksiran Bilik Darjah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, seterusnya guru-guru sekalian. Nama saya Nur Najihah Amanina binti Muhammad Tazli dan saya berumur 16 tahun. Saya datang dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Sep Putra dan hari ini saya akan bercakap tentang PBD. Berjaya atau tidak. Sebelum tu, saya tahu, mesti cikgu-cikgu semua dah tahu apa maksud PBD ini. Tapi izinkan saya sebut semula definisinya, iaitu PBD ataupun Pentaksiran Bilik Darjah ataupun secara lebih terperinci merupakan penilaian dan pentaksiran yang dilakukan sepanjang sesi pembelajaran dan sesi pengajaran dan bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, pencapaian, kemajuan dan kebolehan murid. Cikgu-cikgu, mesti cikgu dah familiar dengan PBD ni. Tapi cikgu nak tahu tak apa pandangan PBD ni dari perspektif seorang murid pula? Sebab tu saya datang hari ni. Saya nak bagi tahu pandangan pasal PBD ni dari point of view saya. Okey. Cikgu-cikgu, setiap perkara mesti ada baik dan buruk dia kan? Jadi, berdasarkan pemerhatian saya, kebaikan PBD ni ialah cikgu-cikgu dapat tahu potensi sebenar pelajar mereka bukan daripada exam sahaja. Yang kedua, cikgu-cikgu dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam subjek yang diajar oleh mereka dengan lebih khusus dan tepat. Malangnya, saya terpaksa akui ada juga kekurangan dalam PBD ini. Iaitu yang pertama ialah isu integriti dalam melaksanakan PBD. Saya berminta maaf sebab saya terpaksa sentuh isu sensitif ini, tetapi inilah kebenaran yang kita dapat lihat sekarang ni. Ada segelintir atau segolongan cikgu semasa mereka melaksanakan PBD ini, mereka kurang jujur, mereka kurang berintegriti. Seperti mereka yang pilih kasih ataupun bias. Kita lebih kenal sebagai bias lah kan. Contohnya ada seorang guru ni, dia beri kat murid kesayangan dia TP 6 atau TP 5. Tapi sebenarnya murid tu mungkin hanya layak untuk TP 3 atau TP 4 sahaja. Lepas tu lanjutan daripada golongan cikgu yang mungkin kurang jujur dalam melaksanakan PBD ini, selalunya cikgu-cikgu yang sama juga akan berkemungkinan untuk terlalu menggesa murid-murid mereka untuk menyiapkan tugasan semata-mata untuk dapatkan TP yang tinggi yang kita lihat sebagai perbuatan yang baik, tetapi hakikatnya keberangkalian cikgu-cikgu ini hanya mementingkan data yang kemas dan cantik tanpa memikirkan kebajikan murid-murid mereka. Sebab itulah wujudnya stres dalam kalangan murid kerana cikgu-cikgu mereka kadang-kala memberi terlampau banyak kerja rumah dalam satu masa. Okey, cikgu-cikgu, bila murid-murid ini ditekankan oleh cikgu-cikgu mereka untuk menyiapkan tugasan on time, buat elok dalam exam, kadang-kadang murid ini hanya akan buat yang terbaik semata-mata untuk menyiapkan homework sahaja. Tetapi kadang-kadang kerja rumah yang diberi itu dah ada jawapan dalam buku teks. Jadi apa yang murid-murid buat? Apa yang mereka buat adalah hanya sekadar menyalin jawapan dalam buku teks ke atas kertas lain sahaja. Tidakkah perkara itu menghadkan kemampuan sebenar mereka? Okey, tadi saya dah sentuh pasal isu-isu kecil dalam masalah PBD ini yang mungkin kita dapat atasi dalam
tempoh masa yang sikit. Namun kita ada masalah yang lagi besar, iaitu kesan PBD kepada murid. Cikgu, tadi kan saya dah sebut pasal maksud PBD ni. Tapi kalau kita tanya soalan yang sama kepada murid-murid, agaknya mereka dapat jawapan yang sama tak seperti cikgu? Ataupun mungkin apabila kita tanya PBD itu apa, ada yang tak tahu langsung pun PBD itu bermaksud apa. Secara jujurnya, saya sebagai murid yang dah bersekolah 9 tahun, saya terpaksa akui bahawa saya tak pernah pun menerima apa-apa maklumat ataupun information dari mana-mana pihak pun secara direct pasal PBD ini. Apa yang saya tahu je, kalau saya buat elok dalam exam, kalau siapkan homework on time, saya boleh dapat TP 6 ataupun sekolah rendah panggil band 6. Tetapi hakikatnya, saya sendiri tak tahu pun TP 6 tu maksudnya apa. Adakah itu bermaksud saya cemerlang dalam subjek itu? Kalau saya dapat TP 3 pula, adakah itu bermaksud saya tak reti subjek tu? Dan kalau ya, dari segi apa atau subtopik apa yang saya tak reti itu? Okey, ini masalah yang kedua, iaitu mindset orang Malaysia. Cikgu-cikgu sekalian, sebahagian besar sektor pendidikan Malaysia pada zaman sekarang masih sangkut dalam satu mindset, iaitu mereka memikir kalau kita buat homework, kita study elok, kita boleh score dalam exam. Kalau kita score dalam exam, kita boleh masuk universiti. Kalau kita boleh masuk universiti, kita boleh dapat kerja. Tetapi cikgu-cikgu dan saya pun tahu ini bukanlah kebenaran yang sebenar. Kebanyakan universiti dan IPT pada zaman sekarang ni bukan sahaja menilai para pelajar dari segi akademik, malahan mereka menilai pelajar dari kemahiran memimpin, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menguruskan diri dan banyak lagi. Universiti dan IPT dah tak tengok je ada berapa A kat CGSPM. Dan saya rasa cikgu-cikgu pun tahu pasal perkara ini. Dan saya juga mengaku bahawa ada sesetengah cikgu yang sedang dalam usaha untuk wujudkan kemahiran ini dalam murid-murid mereka. Tetapi cikgu-cikgu sekalian, untuk Malaysia terus maju ke hadapan dan berubah, kita tak boleh ada sesetengah. Kita perlu ubah sesetengah itu kepada semua. Kita mesti mengubah mindset dalam semua cikgu dan semua murid bahawa straight A+ dah cukup untuk dapat kerja. Sebab kita tahu itu bukanlah yang betul. Kita perlu memastikan murid-murid ada kemahiran yang sesuai dengan kemajuan dan kecanggihan yang ada pada abad ke-21 ini. Jadi persoalan yang seterusnya, apa yang kita boleh buat untuk tambah baik PBD ini? Dengan ini saya mencadangkan satu kaedah yang dipanggil sebagai collaborative teaching ataupun pengajaran secara bergabungan. Secara khususnya, collaborative teaching ni bermaksud cikgu-cikgu berbeza subjek bergabung untuk melaksanakan satu projek sahaja di bawah satu tema yang sama. Okey, contoh-contohnya cikgu subjek matematik, sains, bahasa Inggeris, mereka duduk sama-sama dan berbincang untuk mengeluarkan satu projek yang perlu dilakukan oleh pelajar mereka selama beberapa minggu. Dan sambil pelajar-pelajar mereka menyiapkan tugasan tersebut, cikgu-cikgu yang sama juga bolehlah bagi tunjuk ajar dan bimbingan. Pada hari deadline atau submission, murid-murid tersebut boleh buat pameran atau exhibition dan membentangkan hasil mereka kepada rakan-rakan mereka yang lain. Okey, jadi apa faedah daripada kaedah collaborative teaching ni? Yang pertama, murid-murid dapat lihat hubungan antara subjek-subjek yang berbeza. Contohnya mereka dapat lihat hubungan antara subjek sains dan matematik. Yang kedua, tugasan cikgu akan jadi lebih mudah sebab mereka dah tak perlu mentaksir
pelajar secara bersorangan. Malahan mereka boleh bekerjasama dalam mentaksir pelajar. Kan kerja cikgu dah jadi lebih mudah, mesti cikgu-cikgu suka. Yang ketiga, murid-murid dapat memperoleh kemahiran yang penting untuk abad ke-21 ini. Contohnya, kaedah ini dapat memaksimumkan kerjasama dalam kumpulan, meningkatkan kemahiran berkomunikasi, meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritikal mereka. Cikgu-cikgu sekalian, saya dah sentuh pasal isu dalam PBD ini dan cadangan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Alangkahnya saya terpaksa berhenti bicara di sini. Sebagai kesimpulan, saya harap apa yang saya cakap pada hari ini berjaya menjadi kenyataan, iaitu cikgu-cikgu menjadi lebih telus, integriti dan profesional dalam melaksanakan PBD demi para pelajar yang merupakan masa hadapan tonggak negara. Sekian itu sahaja daripada, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada adik Najihah Amanina. Isu panas sikit. Okey, adik Najihah, soalan saya. Melalui solusi yang diberikan sebentar tadi, adik ada cadangkan kerja kumpulan ya untuk menyelesaikan mungkin satu projek. Tapi pernah dengar kan satu idiom bahasa orang putih ni, third wheel. Pernah dengar? Kalau kita ada third wheel dalam grup kita, boleh ke cikgu-cikgu nak bagi TP5, TP6? Kita tahu TP5, TP6 ni untuk pelajar-pelajar yang boleh mempersembahkan, bercakap dan berkomunikasi. Baru layak TP6. Tapi kalau kerja dalam kumpulan, 2 orang saja present, cikgu nak bagi markah sama kepada mereka. Sebab itu ada peranan cikgu, bila kita ada cikgu ramai dalam melaksanakan projek ini, cikgu-cikgu tu boleh observe student diorang secara lebih spesifik. So, mereka dapat kenal pastikan murid mana yang buat kerja, murid ni bagus atau tak bagus. Daripada cikgu-cikgu tu mentaksir pelajar secara beramai-ramai, dia boleh buat dengan 2 atau 3 cikgu yang lain. Okey, baik. Jadi kalau pelajar tu masih lagi tidak mampu untuk berkomunikasi, boleh dapat markah paling tinggi? Itu bergantung kepada pendapat cikgu itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada adik Najihah Amanina di atas perbentangan itu sebentar tadi. Silakan masuk ke dalam. Jadi berat juga ni untuk tuan pengarah kita nak rumus sedikit ni. Okey. Jadi Cikgu Arifah. Begitulah tadi luahan hati, pandangan dan juga pelbagai solusi yang telah dikongsikan oleh 5 orang anak murid kita ya Syafiq daripada sekolah-sekolah negeri Perlis. Satu perkara yang kita harus memberikan pujian di sini adalah kebolehan mereka untuk berhadapan dengan khalayak yang terdiri daripada guru-guru, pegawai GPN, kerana tidak semua orang mempunyai keyakinan yang sebegitu. Ada orang di belakang tabir dia boleh cakap, tapi tiba-tiba datang gugup, hilang segala kata. Tahniah diucapkan.